Kalau dia pun suka cycling, kira okeylah tu, Pa. Itulah. Bapa pun rasa bersalah juga. Rasa macam Papa nak proceed. Tapi dalam waktu yang sama, Papa rasa macam tak sesuai pula. Kenapa? Papa tak rasa dia sukakan Papa lah. Lagipun, Papa tak biasa dengan perempuan zaman sekarang ni. You know lah, my last date was with your mum. Nak buat pick up line pun rasa macam tak laku. Pa, just move on, okay? Mama dah lama dah tinggalkan kita. Dan dia rasa Mama okey je. Ke Papa nak pick up line? Dan ni boleh bagi tips. Oh, ada tips? Ada. Yes. Dan ni dah lupa dah. Pa, cakap pasal tips ni. Dan nak beritahu Papa something. What? Dan ni rasa Dan ni dah jumpa jodoh. Really? Siapa? Okey, itu dia tadi sedikit sebanyak dari drama Bila Cupid Jatuh Cinta berkenaan dengan topik kita juga, iaitu siapa lebih sporting sebenarnya. Kalau Sugi secara peribadi, Sugi rasa lelaki ke perempuan lagi sporting? Saya rasa dua-dua sama. Saya tak boleh nak pilih lah ikut gender. Tapi kalau dari sudut ibu atau ayah, saya rasa kadang-kadang ayah lagi sporting kot. Aha, ini yang menarik ni. Kaum lelaki ni dia lebih cool. Kalau perempuan dia fikirkan, oh kalau buat ni apa yang akan terjadi? Kalau jatuh ni dia banyak berfikir. Okey, producer suruh saya tanya Sugi. Okey. Kalau ada boyfriend, bagi tahu mak ke bagi tahu ayah? Bagi tahu diri sendiri. Okey, baik. Ini yang kita nak sembang dengan tetamu kita pada hari ini. Okey, kita bersama dengan Haziq Husni. Ya. Hai, Assalamualaikum. Wow. Wah, terus Assalamualaikum. Mana suara saya? Hilang pula. Seronoklah Tak nak tawar radio. Abang, terus bagi. Radio terus. Apa khabar, Haziq? Alhamdulillah, sihat segi, sihat Uyana. Lama tak jumpa sebab Haziq dengan Uyana dah setahun. Kalau tadi kita buat dah setahun tak jumpa. Tapi itu adalah masa paling lama yang kita orang berjauhan. Yalah. Tapi baby semua sihat, isteri sihat. Alhamdulillah. Tahniah sekali lagi. Berpantang. Masih lagi berpantang. 44 hari kan. 44 hari sampai 8 bulan 7 dia lah. Okey. Lepas tu bebas. Wah, merdeka lah lepas Merdeka. tu. Dan kita juga bersama dengan tak lain tak bukan Encik Amin Idris. Ya, apa khabar Sugi? Iron Man Apa khabar? ke? Ya. Itulah kita kalau tadi setahun tak jumpa, kita dah sebulan tak jumpa. Balik Ya, dah lama. selalu jumpa Lama betul. Amin. Gandingannya cukup mantap hari ini. Betul. Saya dah boleh rasai yang perbincangan hari ini sangat-sangat akan menjadi sangat hangat. Wow. Okay? Dua perempuan versus dua Wow. lelaki. Dua perempuan yang sporting Sabar jap. versus dua lelaki. Are you sure? Lelaki lagi sporting. Confirm. Lelaki lagi sporting. Since Haziq dah mulakan dengan berkatanya lelaki lebih sporting. Kita nak Haziq justify lah. Beri sebab-sebab kenapa awak rasa lelaki lebih sporting. Okey, bagi Haziq lelaki lagi. Lah macam ada seminit masa untuk saya. Bagi saya lelaki lagi sporting sebab lelaki dia lebih simple. Okey. Dia lebih fun and dia tak nak benda tu jadi panjang. Okey, contoh kalau kita ada apa-apa argument dengan isteri ke, dengan kawan perempuan ke, dia akan tendensi dia untuk hentikan perbualan tu, hentikan pergaduhan tu besar, tinggi. Laki lagi tinggi dia punya tendensi nak berhentikan pergaduhan tu. So perempuan dia akan ada macam-macam argument. Dia akan ingat balik 10 tahun lepas, 20 tahun lepas. Banyak folder. Banyak. Banyak folder dia dekat dalam. Itu belum hidden lagi. So, kenapa lelaki lagi sporting? Kita ambil contoh mak ayah kita. Contoh macam mak bapak. Haziq, mama, baba. Mama dia lebih tegas. Baba dia lagi pendiam. Dia lagi pendiam. Dia tak ada datang terus kat anak. Dia nak bagi tahu anak dia. Macam contoh anak dia buat salah hari ni ke apa. Dia tak ada terus datang kat anak dia. Mama tegas, baba pendiam. Jadi Haziq ni ikut siapa? Saya tak tahu ke mana pergi saya. Itu saya tanya mama, betul ke saya anak? Ni lain macam betul ni. Tapi antara mama dan baba Haziq, siapa yang lagi sporting sebenarnya?
Kalau mama bapa dua-dua sporting. Dua-dua sporting. Tapi kalau nak ikut ketegasan, kalau ikut tegas mama lagi tegas. Baba lagi pendiam. Tapi sebenarnya baba dalam diam tu dia yang jumpa kat mama. Apa nak kita buat ni? Itu yang dia tanya dekat mama. Okey, baik. Nampaklah tag team di situ ya sebenarnya. Tapi kalau tegas tak bermakna mereka tidak sporting. Betul. Tapi kan, Abang Amin, kalau kita cakap pasal sporting ni juga kan, konteks itu sebenarnya besar. Konteks itu sebenarnya luas. Macam yang Haziq cakap tadi, kalau dia tu seorang yang tegas, tak bermakna dia tak sporting. Tetapi mungkin kita nak kaitkan juga, lelaki ni kan dia ada macho dia. Dia ada ego yang perlu dijaga dan sebagainya. Jadi untuk katakan lelaki itu sebenarnya lebih sporting disebabkan keberadaan ego dan kemacuan yang tinggi ni menyebabkan golongan Adam ni kuranglah sporting sikit. Apa pendapat mula-mula sekali kita kena define dulu apa maksud sporting. Okay. First and foremost, sporting ni bukannya kata nama khas bahasa Inggeris. Sebab kalau sporting ikut bahasa Inggeris bersukan. Kita yang Malaysia, khususnya Nusantara lah kan, kita guna sporting ni bermaksud easy going. Kalau kita tengok jurnal-jurnal, saya sempat baca jurnal dari University of Illinois, University of Wales, dia tak guna sporting, dia guna easy going. So daripada jurnal-jurnal tu didapati bahawa in general dulu memang lelaki lebih easy going daripada wanita. Antara puncanya sebab lelaki ni dia lebih simplistik, wanita ni lebih complicated. Disebabkan elemen complicated itulah jadi kurang sporting di situ. Saya nak cari research mana ni? Tadi Haziq dah bagi yang konteks realiti dia. Dia dah bagi betul-betul fact. Ini academic findings lah. Walau bagaimanapun ada juga faktor-faktor yang menentukan mungkin lelaki jadi kurang sporting berbanding wanita. Contoh, ada kes contohnya lelaki itu dibesarkan oleh ibu tunggal. Maka dia lebih kurang sporting berbanding wanita. Ada juga yang wanita dia dibesarkan dalam adik-beradik lelaki. So bila dia membesar, dia terbawa-bawa perangai kelakian itu, dia lebih sporting berbanding wanita. Dan balik kepada define sporting ni, ia bermaksud kita punya pertama easy going dan kesediaan kita untuk ketepikan seketika perbezaan dan sedikit prinsip. Contoh, orang tu prinsip dia memang tak boleh benda-benda merokok contohnya kan. Tapi sebab ialah tengok keadaan dia sporting, kau merokok tapi sini je, jangan tempat lain contohnya kan. So situ sporting juga. Dia bersedia untuk compromise sikit dia punya prinsip. That is sporting. Samalah macam contohnya mak-mak kita kan cakap jangan minum Milo dekat atas sofa, boleh nanti minum. tumpah. Tapi kadang-kadang tu cakap boleh, tapi kalau tumpah tu pandai-pandai lah. Pandai-pandai lah cuci sendiri. Tapi ada juga bapak minum je lah. Itulah bapak. Kalau macam anak Haziq sendiri, macam dia orang nak makan jajan ke apa kan, dia orang akan datang kat daddy. Dia akan datang kat daddy sebab dia tahu daddy sporting part tu. Mungkin mama dia macam jenis jangan makan ni, jangan makan tu, nanti sakit, nanti batuk, nanti apa. Contoh mama dia ada macam-macam alasan. Contoh lain, anak bongsu saya, dia gila Blackpink. Wah. Dia Blackpink. Kan? Tapi mak dia tak bersetuju. Bapak dia okey je. Bapak dia pun suka Blackpink. In fact, saya guna lagi contohnya anak saya yang bongsu ni, dia adalah prestasi akademik dia turun sikit. So, saya study sikit lah pasal Blackpink. Saya kata, Tisha, Lisa dulu masuk Korea, tak erti bahasa Korea. Dia erti Thai je masa umur 16 tahun. Tapi sebab dia tak berputus asa, tak give up, belajar sungguh-sungguh, Lisa jadi berjaya. Sekarang ni dia adalah selebriti K-pop paling tinggi followers di Instagram di Korea. Menyebabkan anak semua macam tu ke Didi. Terus dia belajar bersungguh-sungguh. Inspiration. Sebab apa? Sportingnya Daddy. Saya suka sporting yang memberikan anak itu inspirasi untuk belajar. How do we twist benda tu? Tapi nanti nak tanya juga, macam mana kalau dalam pasangan suami isteri, khususnya mak dengan ayah kan, kalau terjadinya macam anak tu kata, apa-apa kena refer dekat ibu ataupun ayah sebab yang ini lebih sporting, dan itu orang kata macam dah membelakangkan ibu ataupun ayah yang lagi satu yang kurang sporting ni. Nanti siapa nak jawab tu, tunggu sekejap lagi kita akan tanya. Sebab kita nak Bahaya soalan tu. Ni kita kena fight dia orang. Takut tak balik rumah. Sebab kita nak dengarkan terlebih dahulu pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini, siapa lebih sporting sebenarnya? Lelaki ataupun perempuan lebih sporting? Okey, semestinya saya memilih lelaki. Sebab kenapa? Lelaki dia boleh berkawan dengan semua orang, tak kisah sama ada dia baru kenal ataupun
dia tak kenal langsung. Tapi perempuan, mengikut pada pengalaman saya, dia hanya supporting dekat orang-orang yang tertentu sahaja dan orang yang dia kenal. Macam kawan office saya, diorang, orang-orang yang dalam office, kawan-kawan office, dia memang supporting habis. Tapi bila dia jumpa orang luar, kat situ kita boleh tengok sama ada dia supporting ataupun tidak. Tapi kita kena ikut pada keadaan semasa dan situasi kita nak supporting tu. Janganlah kita supporting tempat-tempat yang orang ramai, tiba-tiba kita buat gelak-gelak, tak. Okey, so kita kena supporting ikut pada keadaan dan tempat. Bagi pendapat saya lah, lelaki dan juga perempuan adalah sama-sama supporting. Okey, selain itu juga pengalaman yang bagi saya lah, lelaki senang kita nak berinteraksi. Sekiranya ada apa-apa masalah, kita tak malu kita nak bercerita. Macam perempuan, kita susah sikit nak bercerita kerana perempuan ni dia macam malu-malu. Macam saya sendiri pun nak bertegur dengan perempuan pun memang agak malulah. Sporting ni kita perlulah bertempat supaya tidak ada apa-apa berlaku macam satu situasi kita berada dekat vacation lah. So bila apa-apa kita nak berborak, kita nak bergurau, kita lebih selesa biar kita nak cari kawan yang lebih okey. Halah, Sugi, dua-dua responden kita dua-dua lelaki. Nampak macam sedikit tidak adil di situ. Tapi jangan risau, Yana. Di Facebook, saya setakat ni komen yang saya baca, kedua-dua Syam dan juga Maz, ramai juga. Tapi saya baca dua komen ni dahululah. Syam Angah berkata, of course yang paling sporting dan understanding adalah bonda saya, Puan Nur Bibah. Sentiasa memahami anak-anaknya tapi bergantung pada situasi. My bonda is the best person in the world. Love you, Mami. Mas Aisyah berkata, ibu lebih sporting sebab ibu lebih rapat dengan anak-anak dan nampak apa kelebihan dan minat anak-anak berbanding bapa. Wow. Okeylah, cukuplah. Spend time. Ya, betul. Kita dah boleh wrap dah discussion kita. dah. Itu tajuk lain. Okey, macam tadi sebelum kita pergi ke pendapat orang ramai, Ana sempat bertanya kan, macam Haziq sendiri. Haziq tadi ada berkongsi yang kalau anak-anak kalau nak makan jajan ke apa-apa ke, akan pergi ke Haziq. Mungkin dalam sesetengah aspek ataupun sesetengah perkara, anak-anak ni sendiri pun dia akan ada dia punya favoritism dia in terms of siapa yang lagi sporting sebenarnya. So dia tahu dia akan dapat easy way out di situ. Dia akan senang dapat di situ. Tapi kalau macam Haziq sendiri, macam mana nak counter balik supaya nanti isteri pun tak marah dan anak-anak tu pun macam okey, daddy cool. Itu penting dia communication. Suami dengan isteri. Memang apa yang anak-anak buat dengan Haziq. Contohlah Haziq bagi puteri buat me time, pergilah mana-mana buat apa. Haziq akan jaga anak-anak kat rumah. And anak-anak akan macam buatlah apa yang Haziq bagi buat. Nak tengok kartun ke, nak makan jajan ke apa ke, masa tu Haziq bagi dia. Tapi bukannya Haziq tak bagi tahu puteri, Haziq bagi tahu puteri. Haziq akan cakap dengan dia yang budak-budak ni bagi jajan, tapi kena marahlah. Kena marahlah, itulah kena terima tu. Kenapa bagi dia orang ni? Kita kena batukkan dia orang ni. Kena marah lu. Layan je. At least saya bagi tahu dia. Dan apa benda yang dia buat dengan anak. Contoh dia ada marah anak pada hari itu. Kan? Contoh dia ada anak dia buat salah ke apa, dia bagi tahu dia marah, and apa yang dia marahkan, dia akan bagi tahu kat Haziq. Setiap malam kita akan cakap benda tu. Kita akan bincang pasal anak. Kalau Haziq busy pun kita akan WhatsApp. Cakap pasal anak, sebenarnya hari ini buat ni, buat tu. Kita kena ada communication tu supaya anak-anak tak rasa macam satu belah aja, satu belah pihak aja yang diorang boleh refer. Macam yang sporting, daddy. That's why mama ni dia ada benda yang kita boleh refer kat dia. Yang dekat daddy pula ada benda yang kita boleh refer kat daddy. Dia tak boleh macam seorang. Dia kena ada portfolio dan jurisdiction. Daripada awal lagi dah tahu dah. Okey, nak ni dekat mama, nak ni dekat daddy. So dia orang faham. Tapi at least mak dengan bapa tu berbincang, berborak and berkomunikasi lah. Tak adalah macam yang kita kat situ kan. Interaction. Saya pasti anak awak pun mesti ada experience mungkin dengan abang-abang awak atau dengan mak awak tegas. Mungkin abang awak menjadi seorang yang lebih sporting membantu awak dalam situasi begini. Tak pun. Tak adalah. Betul. Sebab macam Yana macam yang Abang Mi cakap tadi lah, Yana dibesarkan oleh seorang ibu tunggal. Jadi macam mana sekalipun Yana cuma dapat merasa dan melihat dari satu sudut saja, iaitu ibu itulah yang sporting ke, yang garang ke, apa-apa semua dia sahaja. Tak bantu abang-abang awak. Tak ada. Kalau kita orang kena marah, Betul. Itulah sporting. itu tak sporting. Itu buat kita lagi nangis. Tambah lagi. Padan muka. Kan, adik-beradik kan. Dia macam Kalau buat tarian latar belakang gini. Buat lagi. Tapi kan, Abang Mi, kalau based on apa yang Haziq kongsikan tadi kan,
pentingnya juga untuk pasangan ni tadi ada give and take, ada communication tu, sebab kalau kita bercakap tentang sporting, dia macam good cop bad cop jugalah. Ada situasi-situasi tertentu ibu bapa ni perlu mainkan peranan masing-masing mengikut situasi dan kena ada orang kata tag team tu tadi. Kalau tak, itu yang akan jadi okey, apa-apa kita terujuk kat daddy, sebab dengan daddy macam easy pass. Confirm dapat. Kalau dengan mak ni susah sikit. Kita dulu kan ingat tak? Haziq zaman buku rekod online ke buku rekod sign? Sign ke? Kan? Bagi siapa dulu sign? Baba. Baba kan? Sebab dia datang sekolah. Kan? Dan mana lagi takut sign buku rekod? Mak ke ayah? Mak takut lagi. Kan? So kita tengok juga ada setengah mak, mana kalau ayah sporting dia suruh ayah sign, so ayah sign dah. Ataupun mungkin ikut result bagus, mak tak apa. Result tak bagus, ayah sign. Okay. So menjawab soalan yang tadi, dia punya keyword ialah adaptif. Ibu dan bapa dia tak boleh terlalu strict, terlalu luruh mendul. Maknanya kalau A untuk satu penyelesaian, semua keadaan penyelesaian sama. Dan bukan sekadar ibu dan ayah ataupun mak bapak. Even bos, contoh saya banyak juga buat training di syarikat-syarikat swasta. Mereka kata ada yang lebih prefer bos lelaki daripada perempuan. Sebab kalau bos lelaki, dia lagi contoh bila bagi kita kerja, yang penting siap kan pada tarikhnya. Tak terlanggar deadline lah. Itu je. Tapi kalau bos perempuan, yang penting siap, lepas tu font 12, double spacing, lepas tu cover pula binding, lepas tu plastik warna merah. Detail kan. Pengalaman kerja dulu ke macam mana? Pengalaman buat training dekat orang-orang lah. So ada bagi realitinya, bos kena adaptif. Kalau dia tahu staff dia begini, maka beginilah caranya. Dia tak boleh satu cara untuk semua orang. Begitu juga dalam parenting. Dia tak boleh untuk satu cara pada semua anak-anak. Kan? Sebab tu dalam parenting pun kita dilarang untuk banding-banding. Kau cuba ikut contoh kakak kau. Kan contohnya kan. Sebab kakak ada kelebihan dia. Betul. Kalau kita kata, boleh tak belajar sikit pada kakak? Bolehlah. Tapi kalau nak suruh bulat-bulat, tak boleh. So, kita kena adaptif. Barulah nampak kita sporting yang lebih seimbang, bukan sporting yang melampau. Dan tak bias kan. Sebab kalau sporting melampau, masalah agak. Anak dah Anakku sampai... Sazali lah. Anakku Sazali. Bapak yang membesarkan Sazali dengan babi buta kan. Terus jadi. Apa yang Cik Amin katakan tadi, keyword dia adaptif. Betul. Kan? Kita kena pandai menyesuaikan diri. Tapi kan kalau dekat set WHI, kesemua kami, host dan producer semua sporting. Tapi yang terpaling sporting adalah Fahrin Ahmad. Tak boleh lawan. Laki. Tapi tengok, walaupun semua orang yang kat keliling dia perempuan, tapi paling sporting siapa? Laki. Dia sporting sebab dikelilingi wanita. Sebab dikelilingi wanita. So dia pun jadi Ayu lah. So dia pun sporting. Tapi Haziq nak tanya, Haziq dengan Ayu, kalau kami tengok konten anda berdua, memang sangat menghiburkan. Bila kita tengok, sportingnya wife dia, Ayu ni sportingnya. Tapi nak tahu kisah di sebaliknya. Adakah Ayu sememangnya sporting ataupun Ayu dijadikan sporting? Okey, dia tak ada dijadikan dia apa sebab kita orang memang berkawan dari tahun 2012 daripada kita orang start belajar. Memang kita orang kawan dan bila kita mulakan dengan berkawan maknanya bila kita kawan dia tak ada komitmen. Dia tak ada apa-apa yang macam saya jealous lah awak dengan ini. Itu dia tak ada part-part tu. Dia lebih kepada macam enjoy, fun together, have fun together. Friend without benefit. Friend without teman tapi mesra. Teman tapi mesra. Dia teman tapi mesra. So bila dia tahu perangai sebenar saya, dia tahu true colours kita, dia tahu kenakalan kita macam mana. Dia pun selesa untuk tunjuk perangai sebenar dia dekat kita. Masa berkawan tu. Lepas kahwin, saya ingat dia akan lain tau. Ingat dia akan macam berubah, macam jadi sekelip mata akan berubah. Dia tak berubah macam itu. Dia masih kekal sebagai kawan saya. Dan saya pun kekal sebagai kawan dia. And bila kita berkawan dalam perkahwinan, dia lagi senang. Dia lagi senang. Dan saya boleh cakap saya dengan Putri dua-dua sama-sama sporting. Sekepala. Best And lah. saya contohlah kalau saya buat konten dengan Putri itu tak ada pun plan awal kita kena buat macam ni, macam gitu, tak ada. Kita just letak telefon.
ayat apa perkataan apa yang nak cakap? Okey, cakap perkataan ni. Terus buat je. Tapi seronok bila tengok konten yang perbezaan bahasa Indonesia, Malaysia, Haziq dan yang Puteri selalu buat tu kan. Itu dia macam nampak chemistry anda berdua dekat situ dan Haziq pun memang kaki musik. Saya pula suka musik dia dari dulu. So dia tahulah apa benda. Dia dah tahu saya punya taktik. Taktik style saya. Macam mana saya nak bercakap dengan dia, macam mana saya nak punch dia. Dia tahu saya nak kenakan dia bila. Semua benda dia tahu dah. Dia dah masak dengan perangai kita. So sawit. So sawit. 49. Tapi kan kalau Haziq dengan Puteri usia sebaya ke macam sama, mana? saya dengan Puteri seumur. Okey, Abang Min, kalau kita bercakap dari sudut usia pula. Okey, ada tak dia memainkan peranan untuk menentukan sama ada individu ini sporting ataupun tidak? Kalau dalam konteks suami isteri, mungkin sebab ibu lebih muda, jadi ibu lebih young, fresh, modern, nak dibandingkan dengan ayah ataupun macam mana? Ya dan tidak. Okay. Kalau jarak dia lebih kurang setahun dua, maka dia tak adalah perbezaan antara. Kalau jarak dia sangat jauh, 10 tahun, 15 tahun, mesti dia mungkin akan ada perbezaan sedikit. Contoh, saya ada beberapa kenalan saya, dia umur dia dah 45, isteri dia 30. So, 15 tahun. Yang jadi mangsanya saya sebabnya, dia selalu call, Min, apa benda K-pop sekarang? Apa benda kan itu? Apa benda trend tudung sekarang? Dia pening. Sebab dia dengan dunia dia, isteri dia yang terlalu muda dengan dunia dia. Jadi dia sedikit struggle. Tapi lama-kelamaan, bila dia pun dah mula dipanggil berdiplomasi dengan kecenderungan isteri dia, dan isteri dia pun mula memahami suami dia, lama-lama wujudnya harmoni. That's why orang putih kata seek first to understand, to be understood. Wow. Maknanya si isteri dia kompromikan sedikit prinsip dia, yang isteri pun mengkompromikan prinsip dia, itu namanya sporting. Kalau masing-masing tak nak compromise, dia jadi susah. Dia boleh sporting, tapi jangan sampai ambil kesempatan. Melampau. Ambil kesempatan melampau dengan sporting. Itu boleh saya kira satu rumusan lah. Kita boleh sporting, tapi jangan ambil kesempatan. Sebab kita dah habis perbincangan. Dah habis dah. Encik Amin, sebelum tu nak tanya sedikit daripada Encik Amin lah. Kalau seseorang itu tidak kira lah mana-mana perhubungan, terlalu sporting, apa implikasinya? Kalau tak sporting pun, apa implikasinya? Betul. Saya buat rumusan saya dengan relax. Pertama sekali rapatkan jurang. Bila kita tak kira dengan bos ke, dengan pekerja ke, sama isteri ke, kawan-kawan ke. I pula ialah intai persamaan. Jangan kita terlalu fokus apa beza, tapi fokus apa persamaan. L pula ialah lupakan perbezaan. Bila kita terlalu fokus perbezaan, yang tu contohnya kawan tu Liverpool, kawan ni Manchester United. Memang sampai bila takkan bersatu. Gaduh kan? Jadi apa titik tengahnya antara Liverpool dan Manchester? Benar. Sokong Manchester. Situlah datangnya E, empathy. Maknanya kita kata, Liverpool, walaupun tim berbeza, tapi kita empathy. Dia main sedap, main cantik. So puji bab yang kita bersama tu. Kemudian K pula ialah kurangkan expectation. Jangan terlalu letak expectation yang tinggi. Kan dalam movie Spider-Man itu kata, expect disappointment, you will not be disappointed. Wow. Kan? Betul. Dan last but not least, S ialah sebarkan kasih sayang. Sekian, terima kasih. Rumusan yang terbaik. Okey, untuk perbincangan kita pada hari ini, dan saya secara peribadi rasakan antara saya dan Syahiran, sebenarnya Syahiran jauh lebih sporting. Syahiran dan Syahiran juga sebenarnya membuatkan saya untuk tone down, untuk tak uptight sangat, dan untuk chill, relax lebih lagi. Maknanya kalau berlaku apa masalah, misalnya dulu lah. Jenis yang terlalu berfikir. Kita perempuan ni kita ada overthinking kan. So dia akan datang sabar macam ni. Lebih chill dan lebih sporting lah. So baby, I love you. Tapi sekarang ni mungkin ada yang tengah menonton dengan garu. Aku ni sporting ke? Tak macam mana nak tahu kalau aku ni sporting. Apa pun kita buat apa yang terbaik untuk diri kita dan pasangan ataupun adik-beradik, ibu bapa kita lah. Kita tak payah orang kata paksa diri kita untuk menjadi terlalu sporting. Betul. Susah juga. Jangan jadi orang lain. Jadi diri sendiri. Kalau anda memang tak sporting, teruskanlah tak sporting. Be the best version of yourself. Yes. Okey, baik. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Haziq Husni dan Thank you, Yana. Atas perkongsian pada hari ini. Thank you, Zik. Thank you, bang. So, kiranya sekarang ni 0-0 lah. Laki tetap menang. Hello. Okey.